Al-Quran, kitab suci Islam, mengandungi banyak ayat yang menyentuh pelbagai aspek alam semula jadi dan kewujudan manusia. Banyak dari ayat-ayat ini ditafsirkan dan diselaraskan dengan penemuan saintifik yang dibuat berabad-abad selepas Al-Quran diturunkan. Ayuh dan sertai kami dalam penerokaan menarik beberapa topik yang dibincangkan dalam konteks Al-Quran dan sains. Episod sebelum ini. Kejadian alam semesta. Orbit objek angkasa. Dalam episod ini, sertai kami dengan meneruskan perjalanan kami dalam usaha untuk membuka rahsia Al-Quran dan sains. Orbit matahari. Sebelum perkembangan sains moden dan model heliosentrik sistem suria, kepercayaan bahawa bumi adalah pusat alam semesta telah berleluasa dan berakar umbi dalam budaya manusia. Model geosentrik alam semesta ini mempunyai beberapa sebab sejarah, falsafah dan agama di belakangnya. Dari perspektif manusia, nampaknya benda angkasa seperti matahari, bulan, planet dan bintang beredar mengelilingi bumi. Pandangan geosentrik ini kelihatan intuitif kerana manusia memerhatikan pergerakan harian jelas objek angkasa merentasi langit, dengan bumi seolah-olah ia tidak bergerak. Ahli falsafah Yunani yang berpengaruh Aristoteles mencadangkan kosmologi geosentrik yang diterima secara meluas di dunia purba. Menurut model Aristoteles, bumi berada di tengah, dikelilingi oleh satu siri sfera sepusat yang memegang bulan, planet dan bintang. Pandangan geosentrik alam semesta berlaku selama berabad-abad, membentuk pemikiran saintifik dan keagamaan. Walau bagaimanapun, asas astronomi moden mula beralih semasa revolusi Copernican pada abad ke-16. Nicolaus Copernicus mencadangkan model heliosentrik, dengan matahari di tengah dan planet, termasuk bumi, mengelilinginya. Model ini menawarkan penjelasan yang lebih mudah dan lebih elegan untuk pergerakan planet yang diperhatikan dan akhirnya mendapat penerimaan. Dari masa ke masa, karya Johannes Kepler dan Isaac Newton memberikan penjelasan matematik yang lebih mantap untuk gerakan planet, mengukuhkan model heliosentrik sebagai konsensus saintifik. Bagaimanakah kaitan pemerhatian saintifik dengan Al-Quran yang diturunkan berabad-abad sebelumnya? Ayat menarik dari surah Yasin, ayat 38, yang menyinari perjalanan matahari yang luar biasa. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dan, sebahagian dari dalil yang tersebut ialah, matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Mari kita rungkai maksud yang mendalam dalam ayat ini. Allah memberitahu kita bahawa matahari berjalan di orbitnya sehingga ia mencapai tempat perhentian yang ditetapkan. Istilah berlari di sini adalah metafora, kerana kita tahu matahari tidak bergerak dalam erti kata literal, tetapi ia mengorbit pusat galaksi kita, Bima Sakti. Para saintis telah mengesahkan bahawa matahari kita, bersama-sama dengan banyak bintang lain, beredar di sekitar pusat galaksi kita yang luas. Tarian cakrawala ini sangat mengagumkan, bukti rancangan Allah yang agung dan pengetahuannya yang tidak terhingga. Ayat itu terus berkata, skim ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Subhanallah. Kebijaksanaan dan pengetahuan ketuhanan Allah jelas dalam setiap aspek penciptaan. Semasa kita mengagumi simfoni cakrawala, marilah kita bersyukur atas cahaya dan kehangatan yang diberikan matahari, menyuburkan semua kehidupan di bumi. Dan semoga kita ingat untuk mengingati tanda-tanda yang mengelilingi kita, kerana ia membawa kita lebih dekat kepada pencipta kita. Episod seterusnya.